Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sirih berlipat, sirih pinang. Pinang merah dari muara. Pemanis kalimat selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Salam sejahtera dan salam sayangi IPG ku. Yang berusaha, Dr. Yahya bin Osman, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Yang berusaha, Encik Muhammad Kadri bin Fazil Rahman, Timbalan Pengarah IPG Kampus Ipoh. Yang berusaha, Puan Hajar Radia binti Idris Pensyarah Kanan Grade DG 54 Hakiki. Yang berusaha, Dr. Abdul Hadi bin Makdawi, Pensyarah Grade Hasi. Yang berusaha, Encik Syadin bin Sabri, Ketua Unit Hemat Pengurusan. Yang berusaha, Encik Muhammad Nurul Azmi bin Maknur Alliance Ahmad Nur, Ketua Unit Perpustakaan. Saudara Hasnul Adli bin Ishak, yang di-Pertua Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah kanan, para pensyarah cemerlang, para pensyarah, staf tas sokongan, Jawatan Kuasa Perhimpunan Bulanan dan Perayaan Khas, dan para pelajar IPG Kampus Ipoh yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Perhimpunan Organisasi Bulan Oktober bagi tahun 2021 IPG Kampus Ipoh secara dalam talian. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku, lagu Kebesaran Negeri Perak dan lagu Perkhidmatan Awam.
pedoman, kitalah benteng Malaysia. Seterusnya, ikrar perkhidmatan awam yang akan dipimpin oleh Yang Berusaha Encik Muhammad Nur Azmi bin Maknur Alliance Ahmad Nur, Ketua Unit Perpustakaan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ikrar perkhidmatan awam. Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami berazam meningkatkan mutu perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri, berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bekerjasama dalam membantras kelemahan dan musuh-musuh negara, dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Nurul Azmi bin Maknur Alliance Ahmad Nur atas pimpinan lafaz ikrar perkhidmatan awam sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, bagi memberkati perhimpunan organisasi pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Fadil bin Amiruddin dari Unit Kewangan untuk memimpin bacaan doa. Tuan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad allazi mala'at min jalalik wa 'ainahu minal jamalik fa asbaha fariha masfura mu'ayyadan mansura wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu saja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan perhimpunan ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima segala kebaikan dan kebajikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jinakkanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, tunjukkanlah kami jalan-jalan kesejahteraan, selamatkanlah kami daripada kesesatan, dan hindarilah kami dari kecelakaan yang zahir maupun batin. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami, rakan-rakan kami, pemimpin-pemimpin kami terus beristiqamah, berkhidmat, menabur bakti, membangunkan bangsa, agama dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami sebagai negara yang mendapat limpah rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma wa la taj'ali Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatam ba'usana syaqiyya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Fadil bin Amiruddin atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Syukur Alhamdulillah.
bersama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan keizinannya dapat kita semua berkumpul secara dalam talian pada hari Jumaat yang indah ini bagi menjayakan Perhimpunan Organisasi bulan Oktober 2021. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, Perhimpunan Organisasi bulan Oktober 2021 IPG Kampus Ipoh dikendalikan oleh Unit Khidmat Pengurusan dan Unit Perpustakaan dengan kerjasama Jawatan Kuasa Bulanan dan Perayaan Khas IPG Kampus Ipoh. Saya, bagi pihak Unit Khidmat Pengurusan dan Unit Perpustakaan, merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Perhimpunan Bulanan dan Perayaan Khas IPG Kampus Ipoh atas kepercayaan dan penghormatan yang diberikan kepada unit ini untuk mengenalikan Perhimpunan Organisasi bulan Oktober 2021. Warga maya yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan upacara penyampaian surat kenaikan kepada pensyarah, pengenalan pensyarah dan staf baharu IPG Kampus Ipoh. Marilah kita saksikan. Need you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I think Tahniah diucapkan kepada penerima surat kenaikan pangkat serta selamat datang diucapkan kepada pensyarah dan staf baharu IPG Kampus Ipoh. Darul Rizwan, Negeri Berbiji, Masyhur Bersilam, Warisan Azimat, penganjur majlis menjunjung kasih, menghulur salam, memohon berkat. Hadirin sekalian, seterusnya marilah kita bersama-sama menyaksikan video aktiviti IPG sepanjang September 2021. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Hey. I feel your love and I feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars.
Majlis diteruskan dengan ucapan aluan daripada Saudara Hasnul Adli bin Ishaq yang di-Pertua Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar IPG Kampus Ipoh. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Yang berusaha Dr. Yahya bin Osman, pengarah IPG Kampus Ipoh. Yang berusaha Encik Muhammad Kadri bin Fazli Rahman, Timbalan Pengarah IPG Kampus Ipoh. Yang berusaha Puan Hajah Radiah binti Idris, Pensyarah Kanan Grade DG 54. Yang berusaha Dr. Abdul Hadi bin Makdawi, Pensyarah Grade Hasi. Yang berusaha Encik Syadin bin Sabri, Ketua Unit Khidmat Pengurusan. Yang berusaha Encik Muhammad Nurul Azmi bin Maknor, Ketua Unit Perpustakaan, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para Pensyarah Kanan, para Pensyarah Cemerlang, para Pensyarah, staf-staf sokongan, Jawatan Kuasa Perhimpunan Bulanan dan Perayaan Khas, dan siswa-siswi IPG Kampus Ipoh yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmatnya, kita dapat bersama-sama menjayakan Perhimpunan Organisasi bulan Oktober. Walaupun kita sedang bertarung dengan wabak COVID-19, namun kita masih diberikan peluang untuk menjayakan majlis ini. Seia sekata IPG Kampus Ipoh Gemilang merupakan tema perhimpunan pada kali ini. Dengan penghayatan tema yang dibawa, marilah bersama-sama kita memperkukuhkan muafakat antara satu sama lain agar tema yang dibawa dapat kita terapkan dalam diri masing-masing dalam menjadikan IPG Kampus Ipoh yang gemilang. Walaupun kita berjumpa secara maya, namun masih penting untuk kita terapkan nilai-nilai yang baik agar semua warga Kampus Ipoh terus sebulat suara dan bersama dalam memastikan IPG kita terus gemilang. Di kesempatan ini, saya mewakili siswa-siswi guru ingin menyeru kepada semua warga pendidik untuk bersama-sama terus seia sekata atau dalam kata yang lain, terus bersepakat dan bersatu dalam apa jua usaha untuk menambah baik kecemerlangan IPG Kampus Ipoh. Akhir kata, saya mendoakan kesejahteraan dan kesihatan buat semua warga IPG Kampus Ipoh dikala kita masih berjauhan. Salam seia sekata buat semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga ceria-ceria selalu. Majlis mengucapkan terima kasih atas ucapan saudara sebentar tadi. Warga IPG Kampus Ipoh yang dikasihi, majlis diteruskan dengan ucapan oleh Yang Berusaha Encik Syadin bin Sabri, Ketua Unit Khidmat Pengurusan. Majlis mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berusaha Dr. Yahya bin Osman, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Yang Berusaha Encik Muhammad Kadri bin Fazli Rahman, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Yang Berusaha Puan Hajah Radiah binti Idris, Pensyarah Akademik Grade DG 54. Yang Berusaha Dr. Abdul Hadi bin Makdawi, Pensyarah Cemerlang Grade Hasi. Yang Berusaha Encik Muhammad Nurul Azmi bin Maknor, Ketua Unit Perpustakaan, selaku penganjur bersama Perhimpunan Organisasi bulan Oktober 2021, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit yang di-Pertua Perwakilan Pelajar dan Jawatan Kuasanya, rakan-rakan anggota kumpulan pelaksana, Jawatan Kuasa Perhimpunan Bulanan dan Perayaan Khas, para pelajar dan seterusnya warga maya yang disayangi
sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama lagi dalam perhimpunan organisasi di bawah kendalian bersama Unit Khidmat Pengurusan dan Unit Perpustakaan serta dibantu oleh Jawatan Kuasa Perhimpunan Bulanan dan Perayaan AS. Warga maya yang dikasihi, secara ringkasnya, Unit Khidmat Pengurusan merupakan sebuah unit yang mempunyai peranan yang sangat besar, terutama sebagai enabler kepada organisasi bagi hala tuju menjadikan IPG cemerlang. Dalam fasa 2 PKP ini, secara keseluruhannya, kehadiran 60% dapat dicapai dan Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan dan keyakinan bagi melaksanakan tugas yang diamanahkan ini dengan mematuhi SOP yang ditekankan oleh MKN, KKM dan pihak pengurusan IPG sendiri. UKP sentiasa berazam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada semua warga, sama ada dari segi pentadbiran, pengurusan, keuangan, perolehan, aset dan juga membantu warga IPG bagi memudahkan urusan persaraan kenaikan pangkat, termasuk juga persediaan sumber manusia yang mencukupi. Saya faham sekarang ini keperluan pensyarah di beberapa jabatan begitu mendesak. Pihak pengurusan sentiasa berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan keperluan pensyarah seperti yang diminta. Komitmen yang ditunjukkan oleh warga UKP amat besar dan sangat memberi impak kepada organisasi. Mereka sentiasa berhemat dengan cemerlang dan setia kawan. Begitu juga dengan staf unit perpustakaan yang sentiasa bersiap siaga dengan menerima kunjungan pelanggan dan mempunyai perancangan dan aktiviti yang pelbagai bagi tujuan melahirkan warga yang berbudaya membaca di samping penggunaan teknologi yang terkini. Tahniah kepada semua dan diucapkan terima kasih atas sumbangan dan komitmen yang diberikan. Akhir sekali, pesanan saya kepada semua warga maya agar sentiasa menjaga diri sama ada semasa berada di kampus ataupun di luar kampus. Sentiasalah mematuhi SOP yang diarahkan. Walaupun sekarang ini kelihatan ada sedikit penurunan kes, tetapi sebenarnya kita jangan alpa, sebaliknya terus berusaha untuk memenangi peperangan ke atas COVID-19 ini. Saya mewakili Unit Khidmat Pengurusan dan Perpustakaan merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam merealisasikan majlis perhimpunan ini sehingga dapat dilaksanakan dengan jayanya. Terima kasih dan tahniah semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih atas ucapan Tuan sebentar tadi. Seterusnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan video daripada Unit Khidmat Pengurusan berkenaan Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia, HERMIS. Video tips kali ini ialah aplikasi My Hermes Mobile. Ini adalah contoh situasi di pejabat. Kan senang kalau semua aplikasi mobile Hermes dalam satu aplikasi saja. Kini aplikasi mobile Hermes lebih senang dengan One Integrated Apps. Ciri-ciri My Hermes Mobile. Antara ciri-ciri aplikasi My Hermes Mobile adalah gabungan aplikasi utama Hermes, pendekatan holistik, paparan kemas dan menarik, saiz aplikasi lebih kecil, dan jimat ruang storage. Cara muat turun My Hermes Mobile. Dapat 4 platform untuk muat turun My Hermes Mobile iaitu Play Store, App Store, galeri aplikasi mudah ahli kerajaan Malaysia iaitu Gamal dan Huawei App Gallery. Berikut adalah paparan hadapan My Hermes Mobile.
terdapat 6 menu utama iaitu menu profil, menu EGL, menu cuti, menu self-check, menu keluar pejabat dan menu care. Paparan bagi setiap menu My Hermes Mobile. Paparan menu profil, paparan menu EGL, paparan menu keluar pejabat, paparan menu cuti, paparan menu care, dan paparan menu self-check. Terima kasih dan jumpa lagi. Insan berhemah tak mudah mengalah, sentiasa tersenyum walaupun susah. Doa sudah, tayangan video pun sudah. Hanya yang belum ucapan timbalan pengarah. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis sudah sampai ke kemuncaknya, iaitu mendengar ucapan dan amanat daripada timbalan pengarah IPG Kampus Ipoh. Untuk itu, majlis dengan penuh takzim mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Kadri bin Fazil Rahman, timbalan pengarah IPG Kampus Ipoh untuk memberikan ucapan. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji-pujian bagi Allah yang Maha Esa dan salam serta salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih saudari pengacara majlis. Yang Berusaha Dr. Yahya bin Osman, pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Cik Syadin bin Sabri, Ketua Unit Khidmat Pengurusan IPG Kampus Ipoh, dan Cik Muhammad Nurul Azmi bin Makno, Ketua Unit Perpustakaan IPG Kampus Ipoh, selaku hos bersama perhimpunan pada pagi ini. Ketua-ketua jabatan dan ketua-ketua unit, Saudara Hasnul Adli bin Ishaq yang di-Pertua Jawatankuasa Perwakilan Pelajar dan Barisan Exco, Jawatankuasa Perhimpunan Bulanan yang menjayakan perhimpunan pada pagi ini, para pensyarah, staf, pelajar, tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dihormati. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah kerana memberi kesempatan untuk kita berhimpun secara maya pada pagi ini bagi menjayakan Perhimpunan Bulanan bulan Oktober 2021. Pada kesempatan ini juga saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak termasuk individu pensyarah, pelajar, staf sokongan di peringkat jabatan atas pelbagai cetusan idea, gerakan inisiatif serta komitmen padu menjayakan pelbagai program dan aktiviti sepanjang bulan September 2021. Sekaligus meletakkan IPG Kampus Ipoh terus relevan menggalas fungsi sebagai pusat kecemerlangan ilmu di negeri Perak, khususnya berkaitan dengan pendidikan keguruan. Tuan-puan, saudara-saudari yang dihormati, bulan September merupakan bulan yang sibuk dengan pelbagai aktiviti yang dilaksanakan, sama ada di peringkat jabatan, unit dan kampus secara keseluruhannya. Antara aktiviti-aktiviti tersebut adalah Forum Piala Menteri Besar Perak yang diurustiakan oleh Jabatan Pengajian Melayu, perayaan Bulan Kemerdekaan Negara oleh Jabatan Kajian Sosial, program Bina Insan Guru atau BIG, program Diploma Pasca Siswazah Perguruan, dan Unit U, program Ijazah Sarjana Muda Perguruan oleh Unit Co-Curriculum, pendaftaran dan pengurusan pelajar baharu Unit X, PISMP ambilan Jun 2021 oleh Jabatan HEP, verifikasi 1 dan 2 kerja khusus dan soalan OBT oleh Unit Peperiksaan dan Penilaian, Majlis Anugerah Khidmat Cemerlang IPG Kampus Ipoh 2021 yang diurustiakan oleh Unit Khidmat Pengurusan, Majlis Anugerah Pengarah oleh Jabatan Kecemerlangan Akademik, pemeriksaan dan pemeriksaan luar secara dalam talian bagi kursus bimbingan dan kaunseling, sains, PDPP dan bahasa Tamil yang diurustiakan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan, Jabatan Bahasa,
dan Jabatan Sains Matematik serta Jabatan Kecemerlangan Akademik. Seterusnya, bulan September juga menyaksikan program dijalankan seperti Seminar Pendidikan Islam 2021 oleh Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, kursus keselamatan cyber oleh Jabatan Teknologi Pendidikan dan Multimedia, mesyuarat Majlis Pentadbiran, Pengurusan dan Profesional, serta mesyuarat perancangan aktiviti 2022, serta pelbagai kursus, webinar dan seminar atas talian oleh jabatan dan unit. Setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada jabatan serta unit yang menganjurkan aktiviti dan program seperti yang dinyatakan. Semoga pelaksanaan aktiviti dan program ini dapat memberi impak positif terhadap kerja buat kita di IPG Kampus Ipoh di samping memanfaatkan semua warga sama ada secara langsung atau tidak langsung. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada 21 orang penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2020 dan 21 orang penerima Anugerah Khas Perkhidmatan Cemerlang IPG Kampus Ipoh. Semoga pengiktirafan ini terus menyemarakkan iltizam tuan-puan untuk terus menghasilkan kualiti terbaik dalam kerja buat tuan-puan di IPG Kampus Ipoh. Tahniah dan syabas juga kepada semua individu pelajar yang menerima pelbagai pengiktirafan akademik untuk muncul yang terbaik dalam kategori dan bidang masing-masing berdasarkan semester pengajian dalam Majlis Anugerah Pengarah IPG Kampus Ipoh. Semoga pengiktirafan terhadap kecemerlangan akademik anda akan terus membakar semangat untuk mengekalkan momentum kecemerlangan ini dan mengukir lebih banyak kecemerlangan pada semester-semester yang akan datang sekaligus diiktiraf di peringkat yang lebih tinggi. Tahniah juga kepada 3 orang pensyarah yang menerima surat kenaikan pangkat ke grade perkhidmatan yang lebih tinggi. Puan Hajah Hazrawiyah Abu Kasim, pensyarah unit Bahasa Inggeris di Jabatan Bahasa, dan Ustaz Amir Hassan, pensyarah di Jabatan Pendidikan Islam dan Moral dianugerahkan kenaikan pangkat dari DG 52 ke grade DG 54, serta Encik Asri bin Haji Cik Mat di Jabatan Kajian Sosial yang memperolehi kenaikan pangkat dari grade DG 48 ke grade DG 52. Semoga pengiktirafan melalui kenaikan pangkat ini terus memangkin momentum dan semangat baru yang lebih positif untuk tugas dan tanggungjawab tuan-puan. Tak kala kita bersyukur dan gembira meraihkan pensyarah, pelajar dan staf menerima pelbagai anugerah dan pengiktirafan, kita juga akan merasa kehilangan beberapa ahli keluarga besar IPG Kampus Ipoh atas sebab persaraan wajib dan pilihan. Justru itu, saya juga mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, ucapan jutaan terima kasih serta selamat menempuh dunia baharu fasa persaraan kepada pensyarah dan staf yang akan menamatkan perkhidmatan sebagai penjawat awam di IPG Kampus Ipoh pada bulan Oktober ini. Mereka yang dimaksudkan adalah Puan Nurliza Abdullah, pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu, dan Encik Muhammad Azmi Abdul Latif, pembantu operasi di unit co-curriculum yang bersara hari ini 1 Oktober 2021, serta Puan Radiah Idris, pensyarah kanan grade hakiki DG 54 dari Jabatan Kecemerlangan Akademik yang akan menamatkan perkhidmatan pada 28 Oktober 2021 yang akan datang. Walaupun merasa sayu pilu dengan kehilangan pensyarah-pensyarah yang telah lama menabur bakti dan menjadi sebahagian dari keluarga besar kita di sini, kita juga merasa gembira mengalu-alukan kedatangan beberapa orang pensyarah dan staf baharu yang melapor diri sebagai warga IPG Kampus Ipoh. Selamat datang dan selamat menjadi keluarga baharu IPG Kampus Ipoh kepada Ustaz Ahmad Rizwan bin Jaafar dan Ustazah Suryani binti Abdul Muttalib, pensyarah di Jabatan Pengajian Islam dan Moral, Cik Previna anak perempuan Rajendran, pensyarah di unit Bahasa Tamil Jabatan Bahasa, dan Encik Khairul Asraf, pembantu kemahiran di unit khidmat pengurusan. Tuan-puan, saudara-saudari yang dikasihi,
Pada bulan September yang lalu, kita juga telah menerima kemasukan pelajar baharu program Ijazah Sarjana Muda Perguruan ambilan Jun 2021 seramai 322 orang yang mendaftar secara dalam talian dan mereka akan mengikuti pengajian dalam bidang pengajian Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil dan pendidikan muzik. Kita juga bakal menerima 26 orang pelajar baharu program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan PDPP, program pelajar cemerlang PPC, bahasa Cina, Beijing Foreign Studies University BFSU yang akan mendaftar secara dalam talian pada 7 Oktober 2021 ini yang akan mengikuti pengajian iktisas mereka selama setahun dalam perkhususan bahasa Cina sekolah menengah. Tuan-puan, saudara-saudari yang dikasihi, dalam kesibukan serta kerancakan kita warga Ipoh menjalankan tugas dan tanggungjawab hakiki, menerima kemasukan pelajar baharu dan melaksanakan pelbagai program serta aktiviti, suka saya tekankan satu perkara asas tetapi memberi impak besar kepada keberkesanan serta kecemerlangan kerja buat kita untuk difikir dan diambil serius oleh semua warga. Perkara yang asas yang saya maksudkan itu adalah kualiti komunikasi. Ianya mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan kita dan memberi impak yang sangat besar dalam menentukan kecemerlangan tugas dan tanggungjawab kita dalam sebuah organisasi bekerja atau belajar seperti IPG Kampus Ipoh. Dalam setiap aspek kehidupan, adalah mustahil kita menghindari dari bertemu, berhubung, berinteraksi dan bersosialisasi sama ada secara formal atau tidak formal, secara langsung atau tidak langsung dengan orang-orang yang berada dalam lingkungan persekitaran kita. Setiap detik dalam kehidupan kita akan berdepan dengan individu lain sama ada keluarga, rakan sebaya, guru, pensyarah, orang-orang yang berkepentingan atau siapa sahaja yang muncul secara sedar atau tidak sedar dalam kehidupan kita. Dan mau atau tidak mau, kita harus melaluinya. Proses inilah yang menjadikan kita bertambah matang, lebih berpendidikan, lebih berdaya fikir, boleh membuat keputusan dan mampu menyelesaikan masalah. Fenomena yang sangat biasa yang berlaku pada semua orang ini mendedahkan kita kepada kepelbagaian ragam komunikasi. Semakin kerap, aktif, kompleks dan luas proses komunikasi yang berlaku pada diri seseorang, maka semakin cerdas, mahir serta tinggi tahap komunikasi seseorang itu dalam membuat keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan dalam kehidupannya yang bersifat rutin atau pengalaman-pengalaman baru. Walaupun secara fitrahnya kita dilahirkan dengan trait personality dan kecenderungan yang berbeza, umur, latar belakang, tahap sosioekonomi keluarga dan faktor lingkungan persekitaran sangat mempengaruhi kemahiran komunikasi seseorang. Tetapi, saya berpendapat komunikasi boleh dipelajari, boleh digilap, boleh dipertingkatkan serta mempunyai seninya yang tersendiri. Mengambil kira keberadaan dan pengalaman yang akan anda lalui di sini, tidak perlu ada rasa takut, kurang yakin, ragu-ragu atau rendah diri untuk mencuba sesuatu atas nama memperbaiki skill komunikasi saudara-saudari. Pada suatu situasi, tidak mengapa jika anda merasa canggung, kurang selesa dan tidak mahir berkomunikasi sesama rakan pelajar, pensyarah atau siapa saja di kampus ini pada peringkat awal keberadaan anda di kampus ini. Tetapi, membiarkannya berlarutan tanpa sebarang usaha memperbaiki keadaan sememangnya sesuatu yang tidak patut berlaku dan tidak boleh diterima. Justru itu, saya berharap, merasa yakin dan percaya akan wujud perbezaan ketara dalam aspek komunikasi anda bermula dari tarikh anda mendaftar sebagai pelajar IPG Kampus Ipoh sehingga saat anda meninggalkan kampus ini untuk menceburi dunia kerjaya. Ketika itu, anda akan menyedari betapa komunikasi menjadi aset dan bekalan penting untuk anda berjaya sebagai pendidik dan dihormati di luar sana. Jadi, saya menyeru, timbalah pengalaman sebanyak mungkin mengasah kemahiran komunikasi anda
melalui pengalaman pengajaran dan pembelajaran bersama pensyarah, pergaulan sesama rakan seperjuangan dan penyertaan aktif dalam pelbagai aktiviti ekstra co-curriculum yang bertujuan membentuk karakter guru yang serba boleh. High communication skill atau kemahiran komunikasi pada tahap tinggi adalah nilai tambah yang sangat penting dalam diri seseorang pendidik, bukan sahaja untuk menguasai murid ketika proses pengajaran pembelajaran, malah turut membantu anda berperanan dalam masyarakat serta menjadikan anda insan guru yang berwibawa serta berkualiti. Mesej utama yang ingin saya sampaikan di sini adalah keperluan untuk anda mengambil bahagian dan peluang secara optimum meningkatkan kemahiran komunikasi yang hadir serta boleh didapati secara tidak langsung melalui pelaksanaan kurikulum dalam interaksi pengajaran pembelajaran bersama pensyarah, mentor, jurulatih co-curriculum maupun rakan seperjuangan yang menjadi faktor lingkungan persekitaran saudara-saudari di sini. Kemahiran-kemahiran ini boleh didapati dengan mengambil bahagian aktif dalam proses pengajaran pembelajaran di bilik kuliah. Tidak segan untuk bertanya dan kerap mengadakan perbincangan ilmiah sesama rakan pelajar bagi membentuk atau menjadikan siswa guru yang knowledgeable, mahir dan berkualiti dengan menampilkan potensi keterampilan diri saudara-saudari sebagai guru sejati. Pada peringkat sekunder, yang tidak kurang pentingnya juga adalah keterlibatan aktif dan menyeluruh saudara-saudari dalam pelbagai kegiatan co-curriculum, kerohanian, kepimpinan dan kemasyarakatan yang menjadi asas pembentukan karakter guru yang outstanding serta serba boleh. Guru yang mempunyai kemahiran komunikasi yang tinggi sudah pasti berupaya menarik minat dan tumpuan pelajar serta bagi memicu pengajaran yang berkesan. Untuk itu, go all out atau berhabis-habisan dalam menjadikan keberadaan dan pengajian saudara-saudari di sini sebagai gelanggang atau medan mengasah kemahiran komunikasi melalui aktiviti-aktiviti ekstra co-curriculum yang menyokong kemenjadian watak guru saudara-saudari. Rebutlah peluang mengambil bahagian dan menyertai aktiviti-aktiviti ekstra co-curriculum yang cukup banyak tersedia bagi tujuan membina keyakinan diri, berkomunikasi secara baik dan berkesan tanpa mengetepikan adab sopan dan etika komunikasi. Kemahiran-kemahiran ini boleh dipupuk melalui penyertaan aktif anda dalam kegiatan-kegiatan seperti pidato, perbahasan, forum, kebudayaan dan kesenian, sukan dan rekreasi, kepimpinan, kerohanian, kemasyarakatan dan sebagainya. Mulalah langkah pertama ke arah ini dengan amalan-amalan asas seperti memberi salam, mengucap selamat, mengukir senyum, kesediaan mendengar, ungkapan maaf, terima kasih yang sepatutnya dibudayakan dengan tulus tanpa sebarang prejudis. Tuan-puan, saudara-saudari pelajar yang dikasihi, pandemik COVID-19 juga telah mengubah norma lama pengajaran dan pembelajaran kepada pendekatan jarak jauh secara dalam talian. Para pelajar perlu berkomunikasi secara maya dengan pensyarah, pentadbir dan rakan sekuliah sama ada secara langsung atau tidak langsung. Walaupun terpaksa berkomunikasi secara maya dengan perkembangan teknologi seperti aplikasi WhatsApp, Telegram, Facebook, email dan lain-lain, kemudahan telesidang telah memudahkan proses komunikasi dan interaksi secara maya ini. Generasi muda masa kini yang dilihat lebih terdedah kepada perkembangan pesat dunia cyber serta celik IT sudah pasti tidak mempunyai sebarang masalah untuk berhadapan dan menguruskan teknologi sebegini. Namun, proses pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah komunikasi maya sedikit sebanyak memberi gambaran dan cerminan berhubung isu akhlak serta moral seseorang pelajar. Terdapat rungutan dalam kalangan para pensyarah tentang adab dan etika pelajar ketika berkomunikasi secara maya semasa mengikuti PDP. Isu seumpama ini harus ditangani dengan kesabaran, persefahaman dan tolak ansur antara pensyarah dan pelajar. Para pelajar seharusnya lebih bijak dan matang menggunakan kaedah berkomunikasi melalui media sosial dengan menggunakan serta menyusun ayat yang jelas dan tepat.
elakkan daripada menggunakan short form, istilah-istilah tertentu yang kurang sesuai, yang boleh membawa double meaning ketika berkomunikasi melalui email, WhatsApp dan sebagainya. Pelajar perlu menyedari bahawa pensyarah bukanlah rakan-rakan sebaya yang memahami gaya penulisan dari generasi yang berbeza. Lantaran itu, komunikasi melalui kaedah maya ini juga perlu berlandaskan kepekaan, rasa hormat kepada pensyarah. Begitu juga sebaliknya. Ketika memerlukan perbincangan secara langsung bersama pensyarah, melalui panggilan telefon, pelajar perlu memastikan waktu yang sesuai untuk menghubungi pensyarah serta perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu sekiranya terdapat keperluan menghubungi pensyarah di luar waktu pejabat. Di samping itu, para pelajar perlu mengelak menimbulkan alasan-alasan remeh, perkara-perkara bersifat peribadi dalam berkeadaan emosi ketika berhubung dengan pensyarah. Pelajar perlu fokus kepada topik perbincangan yang perlu sahaja. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara maya, ditambah dengan kekangan bekerja dari rumah, para pensyarah dan pelajar harus saling bertolak ansur antara satu sama lain bagi setiap urusan berkaitan pengajaran dan pembelajaran pelajar. Masih lagi wujud laporan dan rungutan dalam kalangan pensyarah mengatakan pelajar langsung tidak memberi respon walaupun nama disebut untuk berbuat demikian. Terdapat sebilangan pelajar yang meninggalkan kelas maya ini tanpa pengetahuan pensyarah dengan mematikan kamera dengan tujuan mengelirukan pensyarah tentang kehadiran mereka. Penampilan fizikal pelajar juga menjadi isu bila pelajar dilihat kurang kemas serta tidak mengenakan pakaian yang sesuai ketika berinteraksi secara maya dengan pensyarah. Tuan-puan, saudara-saudari pelajar yang dihormati, kesimpulan kepada apa yang hendak saya sampaikan melalui ucapan ini adalah keperluan pentingnya untuk anda membina kemahiran komunikasi sekaligus menyokong penghasilan guru berkualiti melalui pengajian serta latihan anda di sini. Komunikasi yang berkesan, berlandaskan kematangan berfikir dan bertindak dan boleh didapati melalui penglibatan anda dalam pelbagai cabang aktiviti ekstrakurikulam selain interaksi formal melalui kuliah. Pun begitu, adab dan etika perlu dipelihara dalam semua ruang dan kesempatan berkomunikasi bersesuaian dengan prinsip kelima rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan. Akhir kata, mewakili pengurusan tertinggi, izinkan saya menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Jawatankuasa Perhimpunan Bulanan IPG Kampus Ipoh serta hos dari unit khidmat pengurusan dan unit perpustakaan, pembaca doa, pembaca ikrar, pengacara majlis serta semua pihak yang turut menyumbang menjayakan Perhimpunan Bulanan bagi bulan Oktober 2021 kali ini. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Timbalan Pengarah atas kesudian menyampaikan ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, upacara seterusnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan video daripada unit perpustakaan yang bertajuk Etika Laman Sosial.
Warganet yang dihormati, dengan berakhirnya tayangan video itu tadi, maka Perhimpunan Organisasi bulan Oktober 2021 IPG Kampus Ipoh berakhir di sini. Bicara tutur harus dijaga, tiada staf tersinggung rasa, andai terlanjur tuturnya hamba, ampun dan maafnya hamba pinta. Saya, bagi pihak Unit Khidmat Pengurusan dan Unit Perpustakaan ingin menyusun jari 10 memohon jutaan ampun dan maaf atas apa jua kesilapan dan keterlanjuran kata yang ada sepanjang kami mengendalikan perhimpunan ini. Sekalung tahniah dan jutaan terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada semua pihak yang telah menjayakan perhimpunan ini, khususnya kepada Yang Berusaha Tuan Pengarah, Yang Berusaha Tuan Timbalan Pengarah, Ahli Majlis Profesional Pengurusan dan Pentadbiran, Jawatan Kuasa Perhimpunan Bulanan dan Perayaan Khas dan warga Unit Khidmat Pengurusan dan Unit Perpustakaan. Bagi mengakhiri perhimpunan pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Institut Pendidikan Guru Malaysia. Dengan berakhirnya nyanyian lagu tersebut, kini Majlis Perhimpunan Organisasi Oktober 2021 Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh melabuhkan tirainya. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.